Jadi tuan-tuan, kita kena sedar bahawasanya khilaf para ulama adalah mendasar kepada ilmu. Kata para ulama, satu kerana sifat tabiat bahasa Arab itu sendiri. Yang saya dah bagi contoh tadi tentang ba, kan? Dalam ayat yang sama, wamsahu biruusikum. Sebelum tu ayat tu ya ayyuhallazina amanu, dalam ayatnya saja banyak sangat khilaf yang melibatkan bahasa Arab. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Idza qumtum ila shalah, kat situ tuan-tuan ada khilaf di kalangan para ulama. Adakah bila kita nak semayang kita wajib berwuduk walaupun kita dah ada wuduk? Bukan sahaja ketika mana kita berhadas. Ya ayyuhallazina amanu terjemah secara literalnya, wahai orang yang beriman, bila kamu berdiri untuk menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh muka kamu. Jadi tuan-tuan, dekat mana dalam ayat tu nyatakan orang yang mana berhadas saja kena ambil wuduk? Geng-geng sunnah salafi ni, kita pengamalan kita macam mana? Pengamalan kita bila kita ada wuduk, kita kata tak wajib, sunat untuk kita baharui wuduk kita. Tetapi ayat itu dalam bentuk amar tu, faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Perintah ni biasa kan wajib kita kata. Jadi kenapa kita faham perintah di situ sebagai sunat kalau kita ada wuduk? Ini yang panggil ayat-ayat provokasi daripada pihak saya. Bukan apa tuan-tuan, untuk kita kenal diri kita siapa. Bukan saya nak kata tuan-tuan je, saya pun sama. Bila kita henyak kepala kita, kita rendahkan diri kita, baru kita tahu ilmu tu lebih luas daripada apa yang kita sangka dan apa yang kita pegang. Faham tak? Faghsilu wujuhakum. Di mana syarat niat daripada ayat tersebut? Ulama kata faghsilu wujuhakum. Ulama-ulama yang tidak ambil dalil innamal a'malu binniyat semata-mata, yang mana telah mensabitkan syarat wajib untuk ambil wuduk dan ada niat, mereka boleh sabitkan niat di situ. Dari mana mereka sabitkan? Faghsilu wujuhakum. Apa maksud wujuh? Wujuh ialah plural bagi wajhun, singular bagi singular dia, ataupun kata yang satu dia ialah wajhun, wujuhakum. Apa itu takrif wajah? Apa itu takrif wajah? Daripada mana had wajah? Semua benda ni melibatkan bahasa Arab tuan-tuan. Adakah rongga di dalam hidung, di dalam mulut kita kena kumur-kumur? Mata kita dalam ni juga termasuk daripada wajah. Daripada mana tuan-tuan dapat wajah itu? Apa yang kita basuh selama ni? Tuan-tuan tahqiq tak? Boleh tak tunjuk pada saya? Selepas 1 bulan saya bagi tahu pada tuan-tuan tentang ayat wuduk ni saja, ini takrif wajah, sebab tu saya basuh kat sini. Tak apa tuan taklid pada mana-mana imam. Boleh tak? Ajibat baik. Kia orang hamri apa sih? Apa yang berlaku di kalangan kita pun saya tak tahu sebenarnya. Ajibat benda sangat pelik lah. Kita mengaku itu ini bagus, kita ada cinta, tapi bagi benda tu kena level kita lah. Orang kata jangan melampau sangat. Hari ni faghsilu wujuhakum, basuh muka. Tuan-tuan ambil mana? Kalau kita ngaji kitab fiqh, dia akan bagi tu haddul wajhi, had bagi wajah bermula daripada manabiti sya'ri, tak daripada tempat tumbuhnya rambut. Yang mu'tad, apa maksud mu'tad? Kebiasaan orang tumbuh rambut. Kalau orang tak tumbuh rambut lagi, ataupun yang botak kan, ataupun rambut kat sini, bukan kat sini kita kena start basuh rambut. Betul tak? Semua benda tu diterangkan di dalam kitab-kitab fiqh. Sebab apa? Kitab fiqh ialah khulasah, ataupun orang kata hasil kajian para ulama daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebelum ni tuan-tuan tengok dalam YouTube lah, saya malah nak ulang balik dah kronologi kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i sampai kita jumpa Matan Ghayah wa Takrib, Safinatun Najah yang kecil-kecil. Mazhab tak ada dalil dan seumpamanya tak ada dalil. Haddul wajhi pun tak tahu. Had wajah tu pun tak tahu. Nak kata ulama tak ada dalil. Haddul wajhi daripada sini ke sini. Zakan ni masuk daripada bab zakan, apa dagu ni, adakah bawah leher ni masuk juga wajah dan seumpamanya. Benda itu semua dibahaskan oleh para ulama. Sebab ulama dia mengambil berat pasal takrif. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Perkataan ila, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab mazhab Syafi'i dia kata ila bermakna ma'a. Ila ke, tapi dengan maksud bersama. Tuan-tuan kena faham lah tu kenapa ila bermakna ma'a tu. Kemudian dalam ayat Quran, la usallibannakum fi judhu'in nakhli, kata Firaun kepada
ahli sihir dia, nescaya aku akan salib kamu. Fi tu maksud dia dalam. Takkan dia nak letak dia juzu'in nakhli ni dia panggil terang kelapa sawit punya, bukan kelapa sawit, negara Arab ada kelapa sawit tak? Tak ada. Nanti tuan-tuan kata saya salah terjemah ayat Quran pula. Hari tu roti jala ni kelapa sawit pula. Pokok tamar. Jadi pokok tamar tu, kalau kita faham fi dengan maksud dalam, sebagaimana yang kita selalu terjemah fi tu dalam, apa maksud fi juzu'in nakhli? Maksudnya seolah-olah kita kena kosongkan isi pokok kelapa sawit itu, letak orang dalam tu, baru kita salib. Adakah itu maksudnya fi juzu'in nakhli? Kalau kita baca tafsir, dia akan sebut fi bermakna bimakna ala, fi dengan makna ala. Jadi sekarang apabila timbul isu huruf-huruf jar yang kita panggil sebagai huruf jar ataupun preposition, dia ada mazhab pula dalam masalah bahasa Arab. Ada madrasah Basri, ada madrasah Kufi. Orang Kufi cakap macam ni, orang Kufah, orang Basrah cakap macam ni. Ada mazhab yang nombor 3 pula, madrasah Baghdad. Jadi benda ni panjang tuan-tuan. Ila, adakah ila biasanya ila ni sampai kat border tapi tak masuk border. Jadi adakah kita kena basuh sebelum siku ni? Itu maksud ila. Lintiha'il ghayah, tapi tidak termasuk. Tapi dia termasuk dalam border. Macam kalau kita border antara Malaysia dengan Thailand, sampai kat border tu, garisan tu, dah itu maksud ila. Tetapi kalau kita lebih lagi daripada tu. Jadi daripada mana pula ulama ambil ila sampai menjadi ila dengan makna Kalau ikut otak selapis kita, ulama-ulama tu tahrif lah, mengubah-ubah makna Quran. Faham tak? Famsahu biru'usikum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum, batu satu. Wa arjulakum. Sekarang ada qiraat yang baca wa arjulikum bagi bawah. Apa dia punya kesan? Kemudian huruf waw, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, wamsahu waw biru'usikum, kemudian wa arjulakum. Kenapa diguna waw? Sebab mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, dia kata waw li mutlaqil jama'. Semata-mata cukup benda tu, tak kira lah nak buat mana dulu pun. Nak basuh kaki dulu ke, nak basuh muka dulu ke, tak kisah. Sebab waw li mutlaqil jama'. Waw bukan li tertib, tidak menunjukkan kepada konsekuens antara satu perbuatan dengan satu perbuatan yang lain. Betul tak tuan-tuan? Tapi mazhab kita kata tertib. Dari mana kamu dapat tertib tu? Allah Ta'ala tak sebut thumma, kemudian. Waw itu adalah limutlaqil jama', semata-mata untuk jama'. Macam tuan-tuan, bila saya kata Muhammad dan Abu telah sampai, apa yang tuan-tuan boleh faham daripada kenyataan tu? Cakap bahasa Melayu lah dulu, senang. Muhammad dan Abu telah sampai. Apa yang tuan-tuan boleh keluarkan daripada kenyataan saya? Telah sampai je, Muhammad dan Abu telah sampai. Betul tak? Itu yang satu. Siapa sampai dulu? Boleh bagi tahu tak? Tak boleh, sebab waw dan tu adalah lil mutlaqil jama', nak bagi tahu dua orang tu sampai. Adakah kenyataan Muhammad dan Abu telah sampai menafikan orang lain sampai? At-tansisu ala syai' laisa nafya ma'adah. Kita menyatakan sesuatu benda, itu tidak bermakna kita menafikan benda yang lain. Atas satu kenyataan yang simple bahasa Melayu pun, kalau kita pergi lebih dalam, ada banyak lagi benda lain kita boleh faham tuan-tuan. Tapi kalau kita kata Muhammad telah sampai, kemudian Ahmad sampai, beza kan? Betul tak? Jadi waw tu mutlaqul jama' di sisi Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Tetapi ulama lain kata tak, mesti tertib. Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, dia pusing lagi benda lain untuk menzahirkan tertib. Hukum tu mesti kena basuh muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Semua benda itu melibatkan bahasa Arab. Wa arjulakum, kenapa kaki kena basuh, tidak boleh disapu? Banyak lagi tuan-tuan. So I'm giving you this task, insya-Allah. Lepas bulan 4 bulan, bulan 12 saya balik, saya nak tengok satu kertas kerja daripada setiap seorang yang hadir, kalau ada masa. Tapi saya tak nak dengar apa nama Imam Syafi'i dalam tu, tak nak dengar apa nama Imam Malik, tak nak dengar apa nama Imam Abu Hanifah, lagilah nama Syekh Albani pun saya tak nak dengar. Saya nak nama tuan-tuan je, kultu, aku kata. Ambil ayat Quran tu, baru boleh jadi mujtahid.